Good evening. Welcome to Hawthorne. It'll be our pleasure to feed you. Tonight will be magical. Over the next few hours, you will ingest fat, salt, protein, and at times entire ecosystems. We're eating the ocean. We're eating the ocean. Are you crying? It's just I find it all very moving. So it's okay that I'm not as into this as you are. Oh my god. You shouldn't be here tonight. You, my dear guests, are not the common man. Isn't that right? Is he gonna keep doing that? What happens inside this room is meaningless compared to what happens outside. We are but a frightened nanosecond. Nature is timeless. The hell is the homes? I love you all. Any questions? Is this bergamot I'm getting, Chef? Yes, it is. Sinopsis. The Menu merupakan sebuah filem Hollywood yang sudah ditayangkan di Disneyland dan juga merupakan filem horor. Filem ini telah diterbitkan oleh Millie Tracy dan Sid Reese pada tahun 2022 serta ditayangkan pada tanggal 10 September 2022. Filem ini juga pernah ditayangkan di Toronto International Film Festival. Selain itu, cerita The Menu ini juga berkisahkan tentang sepasang kekasih yang berkunjung ke restoran yang terletak di pulau terpencil untuk merasai makanan mewah yang dimasak oleh chef selebriti terkenal. Sepasang kekasih tersebut adalah Margot dan Taylor. Mereka menghadiri ke restoran tersebut dengan menaiki sebuah perahu. Margot dan Taylor tidak datang bersendirian, malah mereka datang bersama beberapa pasangan lain iaitu orang-orang terkenal seperti pengkritik makanan, pemilik perusahaan dan juga artis terkenal. Mereka semua telah mendapat jemputan untuk menikmati fine dining di Hometown, sebuah restoran eksklusif yang dijalankan oleh seorang selebriti chef yang bernama Slowik. Boleh dikatakan juga Slowik sering menyediakan makanan dengan sentuhan seni dengan rasa yang sangat menggugah selera pelanggan. Setelah mereka sampai di pulau tersebut, mereka telah disambut oleh seorang wanita yang merupakan kapten restoran iaitu Elsa. Disebabkan Margot bukan jemputan asal, jadi Chef Slowik beri pilihan sama ada Margot ingin mengikuti mereka atau ingin mengikuti kumpulan lain. Walau bagaimanapun, pilihan Margot tidak bermakna disebabkan Margot berpaling tada, akhirnya dia terus masuk dalam kumpulan jemputan yang bakal mati. Adegan demi adegan dalam The Menu boleh dikatakan agak intens disebabkan kawasan restoran tersebut tidak mempunyai orang lain selain kru chef dan semua jemputan. Selain itu, untuk menu fine dining yang dihidang memang sangat eksklusif. Tetapi setiap hidangan tersebut mempunyai maksud dan motif tersendiri. Setiap orang yang dijemput itu semuanya mempunyai rahsia gelap dan diungkap dalam menu-menu tersebut. Sebagai contoh, terdapat chef yang menembak diri sendiri ibarat macam showcase semasa menu dihidangkan. Dalam adegan terakhir itu, hidangan terakhir adalah mereka semua berada di sekitar kawasan tersebut. Mereka semua dijadikan bahan untuk menu terakhir. Nama menu tersebut Esmo dan bahan-bahan yang diletakkan marshmallow coklat, graham cracker, customer, staff restoran. Akhir sekali restoran tersebut terbakar dan Margot tidak tahu selamat ataupun tidak. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani iaitu epistem yang bermaksud pengetahuan dan logos yang bermaksud ilmu. Epistemologi juga telah membicarakan lingkungan ilmu yang berkaitan dengan masalah-masalah pengetahuan yang meliputi teori pengetahuan, teori kebenaran dan logik. Tetapi pada umumnya epistemologi itu hanya membicarakan tentang teori pengetahuan dan kebenaran sahaja. Epistemologi juga terbahagi kepada 3 kategori iaitu sumber ilmu pengetahuan, tabiat ilmu pengetahuan dan kemungkinan ilmu pengetahuan. Sumber ilmu pengetahuan didapati melalui 4 sumber iaitu panca indera, akal, intuisi atau ilmu ilham dan juga wahyu. Sebagai contoh, filem The Menu merupakan sebuah filem thriller yang berkait rapat dengan bidang hospitality iaitu seorang chef terkenal dengan masakannya. Mauduk utama filem ini berkisah mengenai mimpi dan realiti. Filem ini cuba mengangkat satu persoalan yang berleka-leka dalam komuniti ahli falsafah minda iaitu apakah makna sebenar untuk mengatakan bahawa mimpi ialah pengalaman sedar ketika tidur. Oleh itu, terdapat tema utama dalam filem The Menu secara berselari dengan pemandangan Al-Ghazali berkaitan mimpi. Dengan menggunakan reka bentuk kajian berasaskan analisis kandungan dan kaedah pengumpulan data, terdapat 4 tema penting dalam filem The Menu yang dapat dibandingkan dengan pemikiran Al-Ghazali iaitu realiti kematian, realiti sakit
skeptisisme dan imajinasi. Selain itu, panca indera. Pengetahuan panca indera ialah semua pengetahuan yang diperolehi manusia melalui kelima-lima panca indera seperti mata, hidung, perasaan, telinga dan lidah. Pengetahuan ini disebut pengetahuan empiris. Sebagai contoh, terdapat beberapa epistemologi dalam filem The Menu yang sangat berkait rapat dengan kehidupan harian kita. Antaranya ialah dalam kehidupan harian, kita pasti mendekati dengan cara mencari makan atau mendapatkan makanan. Pertanyaannya adalah bagaimana kita tahu bahawa benda itu merupakan makanan dan boleh dimakan? Berdasarkan hal tersebut, maka apa yang kita fikirkan dan anggap sebagai makanan merupakan makanan. Hal ini dikatakan demikian kerana kita pasti akan memiliki pengetahuan dan sudah biasa mengetahui melalui panca indera seperti lidah, mata dan hidung bahawa hal tersebut merupakan makanan. Sehingga ilmu yang kita perolehi merupakan ilmu yang tepat untuk mengetahui bahawa itu merupakan makanan. Akhir sekali, apa yang boleh dikatakan mengenai epistemologi melalui filem The Menu ialah apakah yang dimaksudkan dengan ilmu? Bagaimana seseorang itu tahu tentang sesuatu perkara? Apakah asas kepada ilmu yang benar? Terdapat 3 elemen di sini untuk mengesahkan sesuatu itu adalah ilmu. Yang pertama ialah justified, iaitu seseorang itu perlu dapat menjustifikasikan pernyataannya. Pernyataan tersebut perlu benar. Selain itu, seseorang perlu percaya terhadap pernyataan tersebut. Sebagai contoh, dalam filem The Menu, Margot dan Taylor perlulah percaya bahawa makanan yang dimasak oleh chef tersebut sangat lazat. Ontologi. Secara umumnya, ontologi merupakan satu titik permulaan dalam penyelidikan dan merupakan satu perkara utama yang perlu difahami oleh penyelidik sebelum sesebuah penyelidikan dijalankan. Hal ini dikatakan demikian kerana elemen ini merupakan elemen yang terpenting dalam penyelidikan dan jika elemen ini tidak diambil kisah, maka penyelidikan tersebut akan menghadapi masalah kerana mereka tidak mengetahui fenomena sosial yang dikaji itu wujud. Ontologi juga merupakan asal-usul sesuatu teori atau fenomena yang berlaku. Ontologi juga merupakan sebagai tuntutan serta andaian norma mengenai sesuatu realiti sosial yang berlaku dalam masyarakat, bagaimana fenomena itu wujud, bagaimana perkara itu ditafsirkan, bagaimana ia berkembang dan bagaimana setiap unit itu berinteraksi di antara satu sama lain. Ontologi terbahagi kepada 4 pendekatan, antaranya ialah materialisme, idealisme, nihilisme dan juga agnotisme. Sebagai contoh, ontologi yang digunakan dalam filem The Menu ialah materialisme. Materialisme merupakan bahan material bukan rohani atau metafizik. Ia juga boleh diperkatakan melalui fikiran dan juga kesedaran hanyalah penjelmaan daripada proses fizikal. Kajian melalui filem The Menu ini berkaitan dengan sekumpulan manusia ingin ke restoran yang sangat hebat untuk merasai makanan yang dimasak oleh chef terkenal iaitu Solvit. Makanan yang dihasilkan oleh chef tersebut sangatlah unik dan tertarik di mata tetamu yang hadir ke restoran tersebut. Hakikatnya, setiap makanan yang disajikan itu mempunyai maksud yang tersirat. Seterusnya, dalam hal ini, ontologi juga mempunyai beberapa teori. Teori tersebut berkait rapat mengenai asal-usul sosial realistik. Ia juga terbagi kepada 2, iaitu idealisme dan realisme. Idealisme beranggapan bahawa manusia bukan sahaja dipengaruhi oleh persekitaran, nilai dan pegangan sekeliling, tapi dalam masa yang sama mereka juga boleh mempengaruhi persekitaran tersebut. Manakala realistik pula merupakan tanggapan kita sewaktu melihat sesuatu perkara yang berlaku dan kita perlu menilai sendiri perkara tersebut secara luarat. Sebagai contoh, melalui filem The Menu, mengapa si Margot hadir ke restoran pada malam tersebut? Kesan yang kita boleh mengetahui bahawa Margot pada akhirnya telah diraja oleh Solvit untuk hadir ke restoran tersebut untuk merasai makanan yang dimasak olehnya. Margot tidak tahu bahawa Solvit mempunyai makna tersirat dan ingin membunuh semua tetamu yang datang ke restoran tersebut. Oleh itu, jelaslah bahawa ontologi ini sangat penting dalam membuat sesuatu penyelidikan kerana ia adalah ilmu atau idea yang sangat penting untuk mendapat hasil yang sangat baik. Aksiologi. Aksiologi adalah aspek falsafah yang membincangkan mengenai teori nilai. Aksiologi terbahagi kepada 2, iaitu sosiopolitik dan juga tindakan moral. Sosiopolitik yang boleh dikaitkan melalui filem The Menu ialah di mana seorang chef telah membunuh seorang menteri di dalam laut kerana menteri tersebut tidak dapat memenuhi kehendak chef itu sehingga chef tersebut hilang kawalan. Selain itu, contoh untuk tindakan moral, setiap aktiviti yang dilakukan oleh manusia melalui diri pendengaran, diri penglihatan, diri sentuhan, diri bau dan diri rasa memberikan maklumat kepada minda untuk disimpan sebagai pengetahuan semantik atau pengetahuan episodik. Melalui filem The Menu, tindakan moral yang dapat kita lihat ialah mereka sanggup bertaruh nyawa demi rakan-rakan yang lain. Apa yang boleh diperkatakan melalui filem The Menu ini juga ialah terdapat beberapa implikasi yang dapat membezakan nilai baik dan buruk seseorang manusia. Antara nilai baik yang boleh kita huraikan melalui filem ini ialah mereka merupakan seorang yang sangat penyabar serta saling menolong antara satu sama lain. Walaupun mereka sudah tahu pengakhiran hidup mereka, mereka tetap untuk menolong rakan-rakan lain demi kelangsungan hidup.
Selain itu, nilai buruk melalui filem The Menu ialah tidak bertimbang rasa. Sebagai contoh, Slavic iaitu chef terkenal dan juga Elsa iaitu pembantunya yang sangat tidak mempunyai nilai bertimbang rasa kerana ia sanggup meletakkan racun di dalam setiap makanan yang dihidangkan kepada pelanggan untuk mengancam nyawa mereka. Sebagai rumusan, dalam cerita filem ini sungguh bijak. Permulaan filem semuanya kelihatan masih tidak jelas. Siapakah mereka? Mereka ke mana? Apa tujuannya? Setiap satu persoalan dikupas dengan baik, membuatkan kita ingin memahami satu demi satu tanpa terkeliru. Antara bahagian yang membuatkan terkejut adalah bila mana watak Nicholas Hoult iaitu Taylor rupa-rupanya mereka sudah mengetahui tentang mereka semua akan dibunuh sejak awal. Lebih mengejutkan, watak beliau kelihatan tergantung pada Shirley selepas babak Taylor gagal memasak menu dengan baik. Selain itu, Red Fiennes, siapa boleh sangka kebolehannya dalam menjadikan watak dengan lebih menarik. Boleh dilihat bagaimana watak beliau sebagai chef Slavic dirungkaikan sebagai seorang chef yang sudah berputus asa. Perwatakannya yang serius dan kadang-kadang agak menyeramkan. Jujur, sepanjang filem ini terdapat perkara yang dapat dipelajari dengan pelbagai perkara. Filem ini memberikan kita semua merasai suspense, thriller dan beberapa lagi genre yang membuatkan seseorang itu lagi menyukai dengan filem ini. Setiap kali menu dipertontonkan, kami cuba memahami apa yang digambarkan serta nilai estetik yang sangat menarik. Tetapi apa yang tidak baik mengenai menu ini ialah setiap hidangan itu mempunyai makna tersirat. Setiap menu itu diletakkan racun untuk mengancam nyawa pelanggannya. Perkara itu membuatkan kita tidak mempunyai sifat berkeperimanusiaan dan juga tidak bertimbang rasa dalam melakukan sesuatu perkara. Sebaliknya, dalam filem ini, ia juga mengajar kita untuk menjadi seorang yang penyabar dan menolong antara satu sama lain, di mana kita haruslah bersabar serta menolong rakan-rakan ketika berada dalam kesusahan. Kesimpulannya, filem The Menu 2022 merupakan antara filem terbaik bagi tahun 2022. Barisan pelakon yang menarik ditambah dengan jalan cerita yang menarik membuatkan filem ini sebagai satu hiburan yang menarik untuk ditonton berulang kali. Cadangan untuk filem The Menu. Filem The Menu ini bagus untuk mendidik jiwa dan minda manusia serta juga sebagai pengetahuan dan panduan sekiranya perkara sebegini berlaku kepada diri kita serta masyarakat yang lain. Filem ini juga berkait rapat dengan kos hospitality di mana ia berkaitan dengan menu-menu yang sangat menarik. Perkara ini sangat membantu dalam diri kita, jadi alangkah baiknya jika filem ini boleh ditonton oleh semua golongan tanpa mengira usia. Namun, terdapat beberapa babak yang tidak sesuai ditonton oleh kanak-kanak di bawah umur kerana ia mempunyai unsur negatif iaitu keganasan dan ngeri. Oleh itu, kami mencadangkan bahawa filem ini perlu ditambah baik serta ditapis babaknya supaya dapat ditonton oleh setiap golongan umur serta perlu tingkatkan perkara-perkara yang positif dalam diri manusia.